Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Akmal Haziq dan saya merupakan graduan Sarjana Muda Sains Actuary dari UiTM. Dan di sini juga saya bersama dengan rakan saya Zikril. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Zikran. Saya juga graduan Sarjana Muda Sains Actuary lepasan dari ITM. Dan Akmal merupakan saya punya classmate semasa belajar di ITM. Dan Alhamdulillah kami sekarang berjaya untuk mendapatkan kerja di Actuary Partners dan memegang jawatan sebagai Actuary Analyst. Jadi Zikril, apa yang kita akan membincangkan di sini? Baik Akmal, tujuan kita di sini untuk membincangkan dan memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada orang di luar sana, terutamanya kepada pelajar lepasan SPM tentang sebuah bidang pekerjaan yang kurang diberi perhatian tetapi berbaloi untuk diceburi, dan bidang ini dikenali sebagai actuary. Ya. Dan dalam pembincangan ini juga kami ditemani dengan dua individu terhormat yang sudah lama menceburi dalam bidang ini. Kita bersama dengan Puan Aiza Benyamin dan Encik Nur Amin Nur Azmi. Apa khabar semua? Sihat? Apa baik? Alhamdulillah. Jadi sedikit latar belakang, keduanya merupakan actuary bertauliah yang diiktiraf daripada sebuah badan profesional dari UK iaitu Institute and Faculties of Actuaries ataupun IFOA. Puan Aiza merupakan Presiden Actuarial Society Malaysia ataupun ASM dan beliau telah menceburi bidang actuary dalam 40 tahun dan kini bekerja sebagai actuary dan senior partner di Actuarial Partners Consulting. Manakala Encik Amin pula merupakan council member untuk ASM dan kini berkhidmat di Takaful Ikhlas General sebagai pricing actuary. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Okey, baik. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan podcast kita pada hari ini dengan Encik Amin. Boleh? Boleh Encik Amin? Okey, baik. Cik Amin, seperti yang kita tahu, kerjaya actuary ini boleh dikatakan kurang popular di Malaysia, tetapi ianya merupakan salah satu kerjaya yang mempunyai potensi yang tinggi untuk seseorang melonjak ke hadapan. Pada pandangan saya, masih ramai yang tidak tahu secara mudahnya apa itu actuary. So, mungkin Encik Amin boleh terangkan atau kongsikan sedikit sebagai pengenalan kerjaya ini. Silakan Encik Amin. Terima kasih Zikri. Ya betul, kerjaya sebagai actuary ini masih kurang diketahui di Malaysia sehingga kan saya pernah saya mewakili SM untuk hadir jemputan NHI, National Hari Idi TV3 pada bulan 5 yang lepas sebagai tetamu untuk topik kerjaya yang jarang didengari. Jadi sebab itu temu ramah itu saya katakan yang actuary ini ialah ahli nujum moden disebabkan kemahiran meramal mereka secara profesional untuk situasi kewangan dengan menggunakan statistik. Jadi di samping itu, seorang actuary itu juga boleh dikatakan sebagai pegawai detektif kewangan kerana mereka menggunakan matematik dan statistik untuk memberi nasihat kewangan dan pengurusan risiko kepada syarikat ataupun kerajaan. Itu sedikit sebanyaklah secara ringkasnya apa itu actuary. Baik, penerangan yang mudah untuk difahami. Mungkin juga Puan Aiza dan Encik Amin boleh kongsikan apakah sebenarnya bidang kerjaya utama yang boleh diceburi jika ingin menjadi seorang actuary. Okey, terdapat beberapa bidang utama di mana actuary menggunakan kepakaran mereka di dalam bidang insurans dan takaful. Takaful ni kalau ada yang tak tahu, boleh dianggap sebagai insurans versi Islamik. Okay? Tapi namun penting juga kita tahu ada terdapat perbezaan pada prinsip dan kaedah bagaimana takaful beroperasi. Tapi cara simple kita fikirkan sebagai insurans versi Islamik lah. Okay. Dua contoh tugas utama seorang actuary dalam bidang ini ialah pertama sebagai pricing actuary. Di mana actuary ini akan menentukan premium sebuah produk insurans atau dalam bahasa takaful, tabaruk untuk takaful. Premium tabaruk ni perlu dianggarkan supaya ia cukup untuk membayar kos tuntutan insurans dan perbelanjaan syarikat di masa hadapan. Okay. Contoh kedua tugas actuary ialah menentukan jumlah simpanan atau reserve yang perlu ditanggung syarikat insurans atau pengendali takaful
untuk digunakan di masa hadapan. Tugas ini dikenali sebagai valuation actuary. Semuanya dilakukan dengan menganggarkan keberangkalian jumlah perbelanjaan pada masa hadapan. Lagi satu bidang ialah bidang pencen. Dalam bidang pencen ini, seorang actuary akan terlibat dalam mereka bentuk pelan persaraan dan menilai keperluan pembiayaan untuk memastikan pencen yang akan dibayar pada masa akan datang dapat dipenuhi. Apa lagi bidang, Amin? Ya, mungkin saya boleh tambah dua lagi bidang utama. Satu pelaburan dan kewangan. Yang kedua pengurusan risiko. Jadi dalam bidang pelaburan dan kewangan ini, actuary menggunakan kemahiran menganalisa untuk menilai dan mengurus risiko kewangan, terutamanya dalam industri pelaburan. Jadi actuary akan membina model kewangan. Mereka akan menjalankan penilaian risiko dan juga dengan izin mengoptimalkan portfolio pelaburan. Jadi yang itu untuk bidang pelaburan dan kewangan. Seterusnya untuk pengurusan risiko, actuary juga boleh membantu organisasi menepasti dan mengawal risiko dalam pelbagai industri daripada sektor kesihatan sehingga perbankan. Tetapi lebih kepada institusi kewangan seperti syarikat insurans dan takaful yang mempunyai liability yang jangka panjang. Jadi actuary ini akan memberikan nasihatlah tentang strategi untuk mengurangkan risiko kerugian seperti peristiwa yang tidak dijangka dalam sebagai contoh risiko iklim ataupun dalam bencana alam. Jadi itu adalah yang antara bidang-bidang utama dalam pekerjaan actuary. Ya, okey, baik. Terima kasih Puan Aiza dan Cik Amin. So dari situ kita dapat memahami bahawa bidang actuary ini mempunyai banyak cabang yang boleh kita pilih mengikut kebolehan dan minat kita. Untuk soalan seterusnya, setiap kerjaya pasti ada keistimewaannya, betul tak? So apa pandangan Puan Aiza dan Encik Amin mengenai kerjaya sebagai actuary? Kita mulakan dengan Puan Aiza dahulu, silakan. Dalam pengalaman saya ni yang sudah lama, 28 tahun ya, bukan lebih 40 tahun. Actuary ni sangat dihargai kerana kemampuan mereka membuat keputusan berasaskan data. Actuary dapat mengira ketidakpastian dengan baik atau keberangkalian dengan baik dan dengan itu membantu organisasi membuat keputusan kewangan yang wajar dan pengurusan risiko yang bijak. Ini macam berbeza sedikit dengan seorang accountant yang menganalisa kedudukan kewangan yang telah terjadi. Seorang actuary pula akan menggunakan kemahirannya untuk menganggarkan apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Oleh itu, pendapatan seorang actuary ni yang bertauliah ni dia agak lumayan dengan kerjaya yang agak stabil. Kejayaan kerjaya ini merupakan sebuah kerjaya yang diktiraf secara global. Terdapat ramai actuary yang memulakan kerjaya di Malaysia dan kemudian bekerja di luar negara, terutama sekali di Hong Kong dan di Singapura, tapi juga di Amerika dan UK. Dan sebaliknya, ramai juga rakyat Malaysia yang memulakan kerjayanya di luar negara, mungkin kerana mereka buat jazah di luar negara, dan kembali bekerja di Malaysia. So, pengintarafan ni sangat global lah. Ya, jadi mungkin saya bagi sedikit contoh antara kejayaan yang kita boleh lihat sekarang FOA ataupun Institute of Faculty of Actuaries seperti yang disebut oleh Ikmal, disebut Akmal tadi masa awal, salah satu badan profesional actuary di UK. Presiden FOA sekarang ialah seorang warga Malaysia. Jadi beliau ialah Pratina Tahir Thompson, merupakan warga Malaysia kedua yang menjadi presiden setelah presiden warga Malaysia pertama iaitu Tan Suu Kyi. Di samping itu, sekiranya anda minat jadi seorang CEO ataupun naik ke puncak kerjaya anda, jadi actuary merupakan salah satu kerjaya yang membolehkan anda untuk sampai ke puncak kerjaya. Jadi sebagai contoh,
CEO Tokyo Marine, CEO Kru BSN, CEO Tabung Haji. Mereka semua ini adalah seorang actuary. Jadi ramai juga actuary lain yang bekerja dalam executive C-suite seperti dengan izin Corporate Actuaries, Chief Financial Officers dan juga Chief Risk Officers. Jadi keistimewaan sebagai actuary ini sangat luas hingga anda boleh sampai ke puncak kejayaan sebagai CEO. Dengan tauliah dan juga pengalaman kan? Betul. Okay, baik, terima kasih atas pandangan tersebut. Jadi jelaslah bahawa kerjaya actuary ini sungguh menarik. Bukan sahaja gajinya yang lumayan, ia juga diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sudah ramai yang menyambung kerjaya ini yang telah memegang jawatan tertinggi. Baik, seterusnya mungkin Akmal boleh kongsikan bagaimanakah cara atau langkah-langkah untuk menjadi seorang actuary. Boleh. So, untuk menjadi seorang actuary yang bertauliah ataupun fellow, kita perlu lulus dalam beberapa professional exams ataupun peperiksaan dan mempunyai pengalaman bekerja dalam sekurang-kurangnya 3 tahun. Malaysia tidak mempunyai badan profesional yang tersendiri untuk mengendalikan peperiksaan. Sebaliknya, terdapat beberapa badan profesional yang diiktiraf di Malaysia seperti I4A yang disebut I4A di UK seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ada Society of Actuaries, SOA, dan Casualty Actuarial Society, CAS, di Amerika Syarikat, dan juga Institute of Actuaries, IAA, di Australia. Jadi syarat kelayakan dan jumlah peperiksaan yang perlu diambil adalah berbeza bergantung kepada badan profesional tersebut lah. Tapi kebiasaannya peperiksaan ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian peperiksaan teknikal. Peperiksaan ini lebih fokuskan kepada teknikal ataupun pengiraan seperti statistik, actuarial mathematics, finance dan economics. Keduanya bahagian core practice. Peperiksaan ini dia melibatkan kepada seperti komunikasi, modeling dan aplikasi sebagai seorang actuary. Kemudian bahagian ketiga adalah bahagian specialist. Specialist papers ini terdapat beberapa specialist paper yang boleh dipilih bergantung kepada bidang apa yang kita ingin ceburi lah. Dan apabila lulus semua peperiksaan dan syarat-syarat yang kelayakan semua telah dipenuhi, barulah kita diiktiraf sebagai fellow. Betul. Tapi walau bagaimanapun, ijazah sendiri dalam sains actuary tanpa kita melanjutkan dengan peperiksaan actuary, ia juga bernilai. Ijazah actuary ini juga merupakan asas yang berguna untuk mendapat kejayaan yang baik. Ramai graduan sains actuary di luar sana yang tidak mengikuti menyambung peperiksaan yang lanjut ni. Graduan sains actuary UiTM yang saya rasa yang paling terkenal mungkin Datuk Kamarudin Meranun. Dia pengasas bersama untuk AirAsia. So tak semestinya jadi actuary yang bertauliah lah sebagai seorang fellow. Ijazah dalam sains actuary itu memang dah cukup dipandang orang kata. Betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Aiza. Ijazah sains actuary tanpa peperiksaan profesional juga bernilai, terutamanya untuk mencari peluang pekerjaan. Setengah syarikat memang inginkan graduan sains actuary walaupun agak lari daripada bidang utama, tapi mereka inginkan graduan actuary oleh kerana kebolehan dan ilmu yang dipelajarinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Zikril sebagai graduan baru dalam sains actuary. Mungkin boleh kongsikan sedikit apakah jurusan ataupun kursus pengajian yang perlu diambil untuk memulakan kerjaya sebagai actuary? Okey, baik Akmal. Untuk menjawab soalan Akmal, so kebanyakan pelajar bermula dengan mengambil jurusan ijazah sarjana muda, ijazah sains actuary sama ada di Malaysia atau luar negara seperti UK, Amerika Syarikat, Australia dan Kanada. So di Malaysia ini untuk menepati syarat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah, kita perlulah ada
certain sebahagian cara untuk melayakkan diri kita untuk mengambil ijazah. So antaranya adalah laluan selepas SPM adalah melalui STPM, matrikulasi, diploma atau asasi yang juga kita panggil foundation. Okay, di Malaysia kita agak beruntung sebab kita ada banyak peluang pembelajaran di universiti awam dan swasta. Terdapat 4 universiti awam yang menawarkan kursus sains actuary iaitu UKM, USIM dan UiTM. Bahkan kursus sains actuary di UKM diajar dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu, universiti swasta yang menawarkan ijazah sains actuary di Malaysia termasuk Tellers, Sunway, APU, UTA dan Heriot-Watt. Oh, okay, baik. Dari situ kita dapat lihatlah sudah banyak sebenarnya universiti yang menawarkan kursus actuary di Malaysia. Jadi seterusnya saya ingin bertanya Encik Amin, boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai peperiksaan profesional yang perlu diambil, seperti bila waktu yang sesuai untuk mengambil peperiksaan ini, adakah sewaktu belajar ataupun setelah bekerja, dan apa kebaikan jika kita ambil peperiksaan tersebut? Baik. Untuk mengambil peperiksaan ini, kita boleh ambil semasa pengajian, semasa belajar di universiti, dan juga kita boleh ambil selepas tamat pengajian. Tidak semestinya kita kena habiskan ijazah sarjana muda ataupun habiskan diploma baru kita ambil peperiksaan. Sewaktu pembelajaran itu sendiri, sewaktu masa di universiti itu sendiri, kita boleh mula ambil peperiksaan sendiri untuk persediaan dalam pekerjaan. Jadi kebaikan majikan, terutama sekali syarikat insurans, pemerintah kaful, kos peperiksaan ini ditampung oleh syarikat. Dan samping itu mereka juga memberikan cuti untuk pelajar-pelajar ini belajar untuk melalui peperiksaan. Jadi majikan ini sangat membantu dan menyokong pelajar-pelajar actuary untuk menyambung ataupun untuk menamatkan peperiksaan mereka. Di samping itu majikan juga memberi dorongan dan galakan dengan memberi ganjaran dengan setiap kelulusan peperiksaan yang bermula daripada RM200 untuk peperiksaan awalan sehingga lebih RM1,000 sekiranya mereka lulus untuk peperiksaan yang lanjutan, yang advance. Jadi agak banyak jugalah ganjaran yang diberikan untuk menggalakkan pelajar-pelajar actuary ini untuk mendapatkan peperiksaan, untuk menamatkan peperiksaan mereka lah. Jadi di samping itu, sekiranya peperiksaan ini diambil waktu bekerja, perjalanan untuk menjadi fellow itu mengambil masa antara 3 tahun hingga 10 tahun ataupun ada lebih pada 10 tahun. Dan walaupun ini sangat boleh katakan menakutkan kerana dah habis belajar masih lagi ambil peperiksaan, walau bagaimanapun kejaya dan gaji anda akan tetap berkembang sepanjang tahun ini. Walau bagaimanapun sekiranya tidak mengejar peperiksaan profesional, seperti yang Aiza sebutkan tadi, boleh ceburkan diri juga dalam bidang-bidang yang lain seperti pelaburan, perdagangan, analitik dan berbagai lagi bidang-bidang kerjaan yang kita boleh gunakan kepakaran ataupun kemahiran sebagai graduan sains actuary. Bahkan sebagai contoh di Amerika Syarikat, Uber telah menggaji ramai graduan actuary untuk membuat analisa daripada big data ataupun daripada data raya. Jadi di sini kita boleh nampak peluang pekerjaan itu sangat-sangat luas untuk graduan-graduan actuary luasannya. Wow, menarik ya Encik Amin. So terbuktilah kerjaya actuary ini mempunyai skop yang luas dan secara tak langsung menawarkan peluang pekerjaan yang besar. Baik, seterusnya Puan Aiza, apakah ciri-ciri yang diperlukan seseorang pelajar untuk menjadi seorang actuary ya? Ayalah, ciri-ciri utama yang diperlukan adalah semestinya kemahiran matematik, juga kemahiran menyelesaikan masalah, complex problem solving yang panggil. Dan akhirnya ketabahan. Ketabahan ni nanti saya cerita sekejap lagi ya. Kemahiran matematik ni, actuary ni banyak bekerja dengan pelbagai model matematik dan statistik yang sangat rumit. Oleh itu asas yang kukuh dalam matematik adalah sangat penting.
mereka yang minat dan mahir dalam matematik tambahan, seperti matematik tambahan sangat sesuai untuk mengambil bidang ini. Lagi satu saya sebut tadi, kemahiran menyelesaikan masalah yang rumit. Secara semula jadi, actuary menyelesaikan masalah, masalah kewangan. Mereka menggunakan data dan model untuk menganalisa dan menyelesaikan apa-apa masalah kewangan yang melibatkan risiko, membuat keputusan berdasarkan data dan memberi pandangan dan pendapat ke atas kebarangkalan peristiwa yang mungkin berlalu di masa hadapan. Maksud saya dalam bila saya sebut kesabaran tadi, kesabaran ni perjalanan seperti yang Amin cerita tadi, perjalanan menjadi actuary adalah panjang dan memerlukan ketabahan untuk lulus beberapa peperiksaan yang agak mencabar. Oleh kerana itu, ia memerlukan keazaman dan ketabahan untuk terus mengambil peperiksaan yang agak sukar. Kadang-kadang kita tak pernah, tak lulus sebelum ni, mungkin kita tak lulus dalam peperiksaan actuary ni dalam kali pertama. Ia agak sukar dan tempoh pembelajaran pun agak lama. Tapi seperti Amin cakap tadi, kita masih belajar, gaji kita naik, pengalaman kita akan naik. So tak semestinya kita rasa sangatlah tempoh pembelajaran tu. Kita masih belajar sambil bekerja. Baik. Terima kasih Puan Aiza. Sekarang saya pula ingin bertanya beberapa tips kepada Encik Amin. Apakah kemahiran ataupun skills yang diperlukan untuk menjadi seorang actuary yang berjaya? Bagi saya ada 3 kemahiran utama yang saya rasakan perlu untuk ada kepada seorang pelajar. Yang pertama, kemahiran komunikasi yang baik. Jadi actuary ini seorang yang sangat teknikal. Jadi apabila teknikal, bila ingin menerangkan ataupun memberi pandangan ataupun cadangan kepada orang ataupun kepada rakan sekerja yang bukan actuary ataupun teknikal adalah sukar jika menggunakan teknikal terma teknikal. Jadi kemahiran komunikasi dengan baik itu sangat perlu untuk memberi kepahaman kepada mereka yang bukan dalam bidang actuary. Jadi komunikasi bertulis dan juga lisan adalah sangat penting untuk seorang actuary. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa belajar. Jadi seperti saya sebutkan di sini ialah seorang actuary itu sentiasa perlu kekal relevan kerana mereka kena tahu apakah trend industri yang terkini, apakah peraturan ataupun teknologi yang terkini. Jadi di sini mereka perlu sentiasa ke hadapan, sentiasa perlu tahu apakah yang sedang berlaku. Jadi kecenderungan untuk melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat ataupun kita sebut continuous learning ini adalah sangat-sangat penting untuk seorang actuary juga. Dan akhir sekali, etika dan integriti. Jadi apa disebut etika integriti ini ialah kerana actuary ini perlu membuat keputusan-keputusan yang sangat besar yang boleh mengakibatkan impak ataupun impak yang sangat besar kepada pelanggan kewangan. Jadi etika dan profesionalism adalah penting sebagai seorang actuary dalam menjalankan peranan ini. Kerana impak dia adalah akan mempunyai impak yang agak besar kepada mereka yang lain jugalah. Okey, baik. Terima kasih Encik Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke soalan terakhir kita. Baik, Puan Aiza, mungkin boleh kongsikan kata-kata akhir kepada para pelajar yang berminat untuk menceburi bidang ini. Silakan. Boleh. Pelajar yang bercita-cita untuk menjadi seorang fellow yang bertauliah, perlu bersedia untuk menghadapi perjalanan pembelajaran yang panjang dan mencabar. Ia bukan perjalanan yang mudah, tapi anda bukan seorang keseorangan. Pasti ada rakan-rakan sekerja macam Azikal dengan Hazid di Actual Partners.
ada aja rakan-rakan sekerja yang dalam yang akan memberi sokongan antara satu sama lain. Majikan pun akan memberi sokongan. So jika anda suka menyelesaikan masalah yang rumit dan menerangkan penyelesaiannya, ya, anda akan mendapati kejayaan ini sebagai sebuah pilihan yang memberikan ganjaran yang lumayan, bukan sahaja dari segi kewangan, juga dari segi kepuasaan diri. I think cukuplah tu saya cakap. Baiklah, terima kasih Puan Aiza. Dengan kata-kata terakhir itu, kita sudah sampai ke penghujung perbincangan. Terima kasih Puan Aiza dan juga Encik Amin kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan kepada pendengar di luar sana, kami berharap perbincangan ini dapat sedikit sebanyak dapat memberi manfaat lah, terutama kepada pelajar lepasan SPM yang ingin membuat pilihan kursus untuk menyambung pelajaran. Jadi saya Akmal Haziq, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.